masuk tadabbur. Tadabbur tu apa sebenarnya? Menghayati. Menghayati apa? Ayat Al-Quran. Ayat yang kita baca tadi. Betul lah, Al-Quran. Betul lah, kan? Sekarang yang kita fokuskan lagi iaitu menghayati ayat yang kita baca tadi, yang 2 ayat tu kan. Baik, betul. Jadi ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Jadi ayat ni Allah sangat baik ataupun boleh dijadikan pengajaran kisah sedih Nabi SAW. Di mana kisah ini iaitu tentang hubungan Nabi dengan kaum musyrikin di Mekah pada waktu itu. Ini sekira ayat ni di awal-awal lah diturunkan saat tempoh Nabi berada di Mekah. Jadi saat ketika itu, para penonton, Nabi SAW sedang meninggalkan solat. Jadi Abu Jahal, ni musuh Nabi SAW, sentiasa nak mengganggu kehidupan Nabi SAW dan sentiasa nak mencantas dakwah Nabi SAW. Jadi beliau bercadang untuk mengganggu Nabi ketika solat dalam di hadapan Kaabah itu, ketika baginda Nabi sedang sujud. Dia nak buat apa? Dia bertanya kepada orang musyrikin, siapa yang semalam tu ada sembelih unta? Dia tanya, siapa yang sembelih unta? Jadi adalah salah seorang daripada mereka yang kata, kami ada sembelih unta. Jadi berikan kepadaku usus unta itu. Untuk apa? Untuk diletakkan di leher ataupun di badan Nabi ketika Nabi sedang sujud. Dia tak mengganggu Nabi ketika sujud. Jadi perut unta ni, jangan cakaplah perut unta lah, perut lembu pun apa pun kotor kan. Kalau tak sekali tak dibasuh, tak dibersihkan, betul tak? Dengan darah, dengan dalam perut tu, dalam usus tu ada najis, betul tak? Jadi dilemparkan ke atas Nabi SAW. Nak mengganggu Nabi, menghalang Nabi ketika sedang solat. Begitu sekali Abu Jahal hendak mengganggu Nabi SAW. Jadi tafsiran ataupun terjemahan ayat 2 ini dia ada kaitan dengan cerita Nabi SAW. Surah ini, surah Al-Alaq, iaitu ayat 2 ayat yang kita baca tadi, ayat 11 dan 12 tadi, surah ayat segumpal darah ini. Jadi menceritakan tentang yang demikianlah. Jadi kita tengok dia punya keterangan dia. Cerita yang Ustaz sampaikan tadi, Ustaz nukilkan dan huraikan secara ringkas berkenaan daripada kitab sahih Imam Bukhari dan Muslim. Ustaz akan ambil poin-poin saja. Baik, dalam 2 kitab sahih, cerita ni disampaikan Ibnu Mas'ud, sebab Ibnu Mas'ud sendiri yang menyaksikan tentang hal tersebut ataupun menceritakan hal inilah. Jadi saat pada ketika itu, nampak Abu Jahal dia tanya, siapa yang boleh ambilkan usus unta Bani Fulan yang dia disembelih semalam? Bani Fulan ni satu kabilah Arab lah kan. Jadi ada di kalangan mereka iaitu Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dia menerima perintah Abu Jahal untuk ambil apa tadi? Usus unta. Untuk apa? Diletakkan di badan belakang Nabi, nampak? Di belakang badan Nabi ketika baginda sedang sujud. Jadi dia letak lagi. Dia letak di belakang tu ketika Nabi sedang solat. Jadi setelah mereka solat, Nabi solat, mereka pun letak najis itu, mereka pun gelak ketawa. Muhammad dah kena najis unta, dah kena perut unta. Sampai begitu sekali. Jadi cabaran Nabi SAW pada ketika itu, ketika solat, bukan sebab tak khusyuk, tapi diganggu oleh kaum musyrikin. Hari ni kita solat tenang tu tak ada siapa pun orang yang mengganggu kita, betul? Maksudnya tak ada pun orang nak beri najis dan sebagainya. Kita cuma diganggu oleh jiwa kita sendiri, iaitu apa? Susah nak khusyuk. Jadi Nabi tidak begitu. Nabi diganggu oleh sekeliling masyarakat orang kafir pada ketika itu, musyrikin Mekah yang sentiasa cemburu dengan dakwah Nabi SAW. Jadi Ibnu Mas'ud cakap apa? Kalau saya mempunyai kekuatan pada ketika itu, Allah Mas'ud cakap, saya akan tolong Nabi SAW untuk menghalang najis ini atau perut unta ini diletakkan di belakang Nabi. Disebabkan beliau tidak mempunyai kekuatan seperti itu, jadi begitulah kisahnya sampai begitulah Nabi dihina sama sekali, dan akhirnya anaknya Sayyidah Fatimah yang sendiri yang bersihkan di belakang Nabi SAW. Begitulah kisahnya berkenaan tentang 2 ayat yang kita baca tadi, iaitu tentang kita kena, kesimpulannya kita kena semayang, kena khusyuk. Kami semayang, doa kepada Allah, ya Allah berikan aku solat ini solat yang khusyuk untuk fokus kepadamu, ya Allah, untuk sembah kepadamu. Okey? Jelas tak? Jelas. Ayat ni. Okey, alhamdulillah. Jadi seperti biasa sebelum kita mengakhiri kita punya pengajian kita ni, masih ingat tak qasidah ataupun nasyid yang selalu kita lantunkan? Ingat. Cuba macam mana? Nakib sikit je.
Kalamun. Cukup. Ingat tak semua? Ingat. Okay, penonton, kalau penonton juga ingat, sama-sama kita berqasidah sebagai doa supaya kita diberikan kefasihan lidah kita untuk sentiasa baca Al-Quran. Baik, sama-sama dengan Ustaz ya. 1, 2, 3. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazza'an qawlin wa fi'lin wa niyati tanazza'an qawlin wa fi'lin wa niyati. Kita bertemu lagi dalam rancangan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelaksanaan inisiatif PAS Perjalanan Tanpa MyHeart 30 akan diteruskan dan diperluaskan ke Pulau Pinang dan Bandar Kuantan dengan peruntukan keseluruhan RM300 juta. Inisiatif ini membolehkan pengguna menikmati perkhidmatan bas dan rel kemedalian kumpulan prasarana dengan harga RM30 sebulan. Selain itu, PAS Perjalanan Bulanan Tanpa Had dengan harga RM5 akan diperkenalkan untuk pelajar sekolah tahun 1 hingga tingkatan 6 serta golongan OKU. Mereka boleh menggunakan PAS ini bagi perkhidmatan tren komuter Lembah Kelang, komuter utara, tren antara Kuala Lipis dan Tumpat dan tren Sabah di jajaran Beaufort Tenom. Jika tambang sekarang secara puratanya ialah RM5 sehari, maka bermula tahun hadapan tambangnya hanyalah RM5 sebulan. Pada masa ini, program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti telah dilaksanakan di Kangar, di Seremban, di Ipoh dan Kuala Terengganu. Program ini akan diperluas secara berfasa ke Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu dan Kuantan dengan peruntukan RM150 juta. Kerajaan juga komited untuk mengurangkan beban pengusaha bas. Pengecualian cukai jualan bagi pembelian bas siap dalam negara akan dilanjutkan bagi tempoh 2 tahun berkuat kuasa mulai 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2020. Pada hari ini dalam tahun 1966, Yayasan Sabah ditubuhkan di bawah enakmen Dewan Undangan Negeri. Pengumuman pertubuhan yayasan ini telah dibuat oleh Menteri Persekutuan bagi Hal Ehwal Sabah dan Pertahanan Awam, Tun Datu Mustafa Datu Harun. Beliau turut dilantik sebagai pengurusi yayasan oleh Datuk Pengiran Haji Ahmad Rafai. Penubuhan yayasan ini bertujuan untuk mengembangkan pelajaran dan kemudahan pelajaran di Sabah, menggalakkan kesedaran kebangsaan dalam kalangan pelajar, membantu meninggikan dan menyeimbangkan ekonomi dalam kalangan rakyat serta memberi bantuan kepada institusi dan badan-badan amal untuk memberi sumbangan apabila berlaku bencana dalam negara.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi edisi 9 November. Saya Sarah Zamri. Operasi pemantauan di seluruh negara sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB